Ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah taufik daripada Allah mampu lagi kita mengisi masa-masa umur-umur yang Allah Taala beri kepada kita dengan kita mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana taat ini merupakan matlamat kita hidup di atas muka bumi ini. Kita kalau tak ada pitih tak dosa. Kita kalau tak ada rumah tak dosa. Kita kalau tak nikah pun tak dosa. Tapi kalau kita tak kenal Tuhan, kalau kita tak buat ibadat ke Tuhan, berdosa. Sebab apa berdosa? Kerana ni tujuan hidup kita. Maka orang yang buat bukan benda tujuan hidup dia, maka kalau benda itu bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala, benda tu jadi dosa pula. Maka alhamdulillah Tuhan izinkan kita boleh mari semaya fardu maghrib ni satu nikmat. Ada orang Allah Taala beri umur, beri kenderaan, beri gapo, tapi masjid Tuhan kata tak usah mari ya. Beratus kalinya lalu depan surau, tak aja berhenti. Bila dia berhenti, apabila nyawa dia berhenti. Maka mari surah kali terakhir, pertama dan terakhir. Adakah itu cara hidup kita? Jadi alhamdulillah, sekalipun Allah Ta'ala tak beri nikmat lain, Allah Ta'ala beri nikmat, kita boleh melakukan taat tu satu kelebihan dah. Maka apabila kita Allah Ta'ala izin untuk melakukan taat kepada Allah, maka Tuhan nak muliakan kita. Kerana hujung jatuh orang yang taat kepada Allah Ta'ala adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang diberi semua benda tapi tidak diizinkan untuk melakukan taat ke Tuhan, maka orang Allah Taala nak hina dia. Lagu mana hina dia? Allah Taala bubuh dia dalam neraka. Tak adalah tempat yang paling hina di sisi Allah Taala, dan manusia pun nampak hina, iaitu neraka Allah Taala. Periksa tak lulus tak semalu tu. Pitih tak ada, tak sehina tu. Tetapi manusia paling hina apabila masuk dalam neraka Allah Ta'ala, maka itu manusia yang hina. Jadi hamba nak kecek tajuk gapo dia tak tahulah. Masjid pun tak ada beri tajuk gapo. Hamba pun baru kelip derak apa semua, tak tahu alik-alik jatuh. Jadi hamba rasa tidak lewat kalau kita kecek satu tajuk. Sekalipun kita nampak dari sudut bulan terlepas dah, bulan tu lepas dah. Tetapi hamba rasa tajuk dia panggil gapo dia sesuai sepanjang masa. Iaitu tajuk kita nak kecek mengenai Nabi kita, Rasul kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa tajuk ni sesuai sepanjang masa. Pukul 2 tengah malam. Ya orang buat bulan Rabiul Awal, bulan Maulud tu kerana sempena sahaja. Tetapi tajuk bulan Maulud tu boleh kecek pada bila-bila masa sahaja. Jadi hari ni hamba nak kecek mengenai satu nama yang disebut ketika kita mengucap. Tak ada nama lain yang disebut ketika kita mengucap kecuali nama Muhammad. Nama malaikat Jibril tak disebut. Arah tak disebut. Syurga tak disebut. Neraka tak disebut. Macam-macam makhluk Tuhan. Sebanyak-banyak makhluk Tuhan. Sehebat-hebat makhluk Tuhan. So nama ni. Nama Allah dengan nama kahwin ni so yang dibenarkan. Setara mana nama tu? Setara mana? Tu baru nama saja, batin tubuh tak bahas gapo dia lagi. Nama pun orang tak. Maka nama dia, kalau orang tak sebut ketika mengucap, tak masuk Islam maksud dah. Kalau orang kafir nak masuk Islam, kena sebut nama Allah dengan nama Muhammad. Tak saya sebut nama Muhammad, kafir tetap kafir ulama. Tak ada khilaf. Kalau orang mari mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mutasib ya. Cukup dah tu beri dengan Tuhan. Tak pandai lagi kau. Ada orang dah. Lo ni kan Tuhan belakang. Muhammad ke apa dia? Macam-macam dah. Jangan nak sebut sangat kat Muhammad, mendewakan Muhammad. Mendewakan lagu mana dia boleh menentukan iman dan kafir seseorang tu. Nama dia kalau tak sebut,
Orang tak sebut, misalnya orang nak masuk Islam pakai sebutlah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biar ambo lorak ada wak kerja nak pergi cocok vaksin misalnya. Minggu depan ambo mari tak Islam lagi setahun. Ambo percaya ke Tuhan tak Islam lagi. Tak lagi. Pak kena sebut sangat nama dia. Kena sebut nama dia. Kalau anak-anak ambo nak sebut dia, boleh tak? Sesungguhnya dia adalah Rasulullah. Tak boleh lagi. Sebut jelas. Muhammad kena sebut. Tengok hebat tak hebat nama. Padalah popok kita berlarut gagah-gepar kerana so nama ni. Akhirat orang duk berlarut nama ni. Orang duk cari lelaki ni. Sebab apa? Kerana kehebatan dia. Kalau di dunia orang tak sebut nama dia, ketika nak masuk Islam boleh jadi kafir. Akhirat Nabi kata al-wail man lam yarani Aisyah. Celakalah orang yang tidak melihat aku wahai Aisyah. Celaka dok mana? Semua manusia atas akhirat maka dia akan boleh lihat Nabi Muhammad. Kecuali orang yang tidak diizinkan boleh lihat Nabi Muhammad. Maka orang ni Nabi Muhammad kata celaka. Dan Nabi Muhammad kata celaka tak ada apa lah. Kalau orang lain supoh kita celaka belum tentu lagi kita celaka. Tapi dia Nabi Muhammad kata wel celaka. Orang tak tengok aku pada hari kiamat. Allah bimbangnya kita. Takut kita duduk semayang, takut kita duduk puasa, takut kita duduk mengaji, takut kita duduk gapo. Akhirat tak boleh tengok Muhammad. Tak ada pedah. Rasa tak ada pedahnya ilmu kita. Tak ada pedahnya harta kita, tak ada pedahnya pangkat kita, tak ada pedah pengikut kita apabila kita tak boleh tengok Muhammad. Ini bahaya. Orang lain ni rasa ilmu dia dah cukup dah dia nak bahagia. Orang lain ni rasa ibadat dia dah cukup dah. Tetapi Nabi Muhammad kata tak tengok aku celaka. Bagaimana? Ada orang apabila boleh agama terhok Muhammad rasa tak perlu. Buat apa dia tak duk sambut makluk-makluk ni? Tak ada pedah dah, benda tak ada dah. Kebo dah cerita dia 1400 tahun dah dia mati. Duk sambut-sambut mari kata mana ni? Duk puja-puja, duduk baca qasidah, duduk puji Nabi Muhammad. Kita ke semaya tahajud dah ke? Boleh ngajar tafsir dah ke? Boleh bahasa Arab dah ke? Boleh mengajar orang gagah-gepar nak murid beribu dah ke? Nak lagi ke kok Muhammad tu? Orang lain ni nah. Allah tipu dalam cerah. Sesat dalam cerah. Mari wis pekat dia ke dia sudah. Nak naik diri dia nak jatuh Muhammad. Lalu ni kita nak naik Muhammad. Orang hok kita akan boleh syafaat kita pada hari kiamat tak ada. Demo doktor ko, PhD ko, belum tentu. Takut demo hok awal-awal terjun. Maka seorang saja hok boleh minta tolong Nabi Muhammad yakin. Apabila manusia terkepit pada hari kiamat. Hari kiamat ni susah, payah. Kita kalau terkepit hari dunia boleh kita cekak orang ni tak apa. Minta tolong dengan orang ni, minta tolong orang ada pakat ni, minta tolong mengajar hamba ni tak apa betul. Sebab kita gamar kenalan, tak ada masalah. Tetapi akhirat ni. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Manusia pakat lari belaka. Adik-beradik pakat unggal lari. Mak ayah pakat unggal lari. Anak-anak pakat unggal lari. Sebab apa? Takut orang minta hak. Hak ni pakat lari. Jumpa. Bukan kata nak pakai peluk, nak pakai unggal lari. Sebab apa? Takut. Kakak ni ada hak dengan ambo ni, ambo nak minta hak dia. Pakat lari habis. Bini pakat lari. Tok lelaki pakat lari jumpa bini dia hunggar takut bini dia cuek be. Habis tok ajar ambo agama. Lari berat nak jawab lagu mana. Pakat lari habis. Bukan kata nak tolong, pakat hunggar lari belaka pada hari kiamat ni. Takut dah apa? Diri sendiri pun tak lepas nak tolong orang lagu mana. Maka apabila Tuhan pajar manusia beribu tahun. Sebelum buka mahkamah Tuhan lepas pada hancur langit dan bumi, Tuhan buat bumi lain dipanggil bumi mahsyar. Nyong gulung satu kertas macam kertas lagu tu. Dalam ayat Quran kata, qatai sijilil kutub. Maka dibuka pada mahsyar seperti sekeping kertas yang tergulung. Seru yang tarik. Ya bukan bumi macam bulat sampai lah ni dah ada. Neta sterik lagu tu. Maka bumi baru. Maka dicipta matahari baru. Bukan matahari lah ni. Maka matahari itu akan dirasai menurut amalan kita. Ada orang rasa jauh.
ada orang rasa sangat hampir. Dalam kitab-kitab sebut, ada orang rasa seperti satu batai mancis. Batai mancis besar ni deh. Jangan batai mancis pak depo. Ada orang kau bukan batai mancis tu batai tiai umuh lagu tu nah. Batai mancis ni sekat panjang ni. Duduk sini. Maka apabila matahari duduk atas kepala sekadar batai mancis, manusia mula peluh. Peluh kerana takut. Peluh kerana bimbang. Peluh banyak masalah supaya orang salahnya pergi polis. Bukan dah lekong pun ketah juga. Nampak? Maka peluhlah manusia kerana rasa ada masalah dengan Tuhan. Matahari lagi. Maka manusia jadi lemah dengan peluh dia. Dalam hadis-hadis sebut ada peluh sampai ke tumit, ada peluh sampai ke lutut, ada sampai pinggang, ada sampai ke hujung telinga. Ada orang lemah dengan peluh sendiri. Maka apabila manusia dipajar beribu tahun duduk lagu tu tak tahu ada ilil jatuh. Dah harga air lah macam-macam. Maka manusia pakat mikir. Tak sudah kita duduk lagu ni. Lagu mana kalau kita suruh cari siapa-siapa dia hok rapat dengan Tuhan. Mula nak saing dengan orang rapat dengan Tuhan. Atas muka dunia tak perlu. Orang-orang alim, wali-wali Tuhan hidup gapo dia, hamba boleh makan tu. Gizi ziarah wak gapo dia. Tak si nak rapat hamba nego lacam belakon tu. Wak gapo dia saing dengan kau popok tu. Akhirat mula nak cari orang hok rapat dengan Tuhan. Hok boleh ngejah dengan Tuhan. Muka kita atas muka dunia banyak bodoh tak payah saing apa pok tu lebah ni. Boleh hidup, boleh makan, boleh kenyang. Apabila akhirat nak cari tu lebah. Nak cari orang-orang hok kenal Tuhan, hok rapat dengan Tuhan. Cari-cari akhir sekali mesyuarat kita pergi cari siapa dia Maka carilah Nabi Adam alaihissalam. Tak ada. Nabi carinya. Wali-wali tak sehulah mana dah. Nabi pakai cari Nabi selalu. Gilah cari Nabi Adam. Hongga-hongga dalam riwayat kata selama 500 tahun cari. Bukan mudah manusia bertekak-tekak beribu bilion manusia. Bukan ada dah panggilan ni dalam handset tu. GPS. Bukan ada GPS nak cari lagu mana. Maka 500 tahun baru jumpa Nabi Adam alaihissalam. Cari-cari Nabi Adam royak cerita kata wahai Nabi Adam, anta abul basyar mu ni bapak pada kami semua. Tak sia kau anak cucu mun tengok duduk lagu ni, duduk Allah seksonya tak tahu kali nyo puji Nabi Adam. Nabi Adam kata ada gapo dia ni puji hamba hari ni. Sekala tak aje baca apa cerita Nabi Adam. Duk baca cerita surat Qaban, duk baca cerita begoni. Duk baca cerita musuh Tuhan, duk baca cerita orang kafir. Cerita nabi-nabi tak payah baca. Hari ni bapa sebut nama hamba pula. Tapi Nabi Adam tak kata lagu tu. Moga ayuh ke. Perangai tak joruh anak-anak pun kata, adakah apa dia ni mari pergi ayuh ni kalau kita kata lagu tu. Manusia terbaik dia. Supaya anaklah naik nak pitak-pitih ya Rabbi. Allah magula sedaknya hari ni. Padahal tak ada gula lagi sedak dah. Pelik sungguh. Menipu kau hong nak pinjam pitih 50 riyal ngamuk dia. Bahasa apa. Jadi apabila lagu tu puji Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam kata nak apa dia ni. Orang duk kaduk-kaduk ni. Katanya manusia kata ya Adam. Wahai Nabi Allah Adam alaihissalam, hamba tak tahu dah. Hamba tak erti nak kecek suruh nak putus suara tak tahu nak kata lagu mana. Mati dok hidup dok main dok seksa lagu ni lagu mana. Buat apa? Suruh kecek dengan Tuhan buka mahkamah. Buka mahkamah cara berlaku. Kalau hok jahat pakai masuk dalam dengan aku, kalau hok baik biar jelas dok main dok tunggu lagu ni tak tahu kali ilik jatuh. Beratlah kata. Biar jelas lalu kalau hok masuk dengan aku pakai masuk dengan aku selalu. Hok bagi jawab, tak tahu dengan aku paruk lagi. Tapi kerana terlalu seksanya dipajar pada mahsyar, maka dia kata tak apa kalau masuk dengan aku pun tak apa. Tapi biar jelas kau duk main nunggu gini selok ambo tak tahu kali ilik jatuh. Bukan seminggu nunggu. Kita nunggu 2 3 4 jam orang suruh naik darah patah kepala dah. Maka apabila lagu tu manusia terparuk minta Nabi Adam. Maka Nabi Adam kata, mu nak minta gitu punya. Minta maaf. Nafsi masing-masing hari ni aku tak boleh tolong. Hamba pun ada masalah dengan Tuhan kata minta tolong lah. Minta tolong orang lain cari. Tapi kalau nak minta kerja lain tak apa, tapi kalau projek ni hamba tak dulu. Gitu. Paruk kata hamba rasa tak boleh. Maka pergi cari orang lain, minta maaf hamba tak boleh tolong. Terekai pulaknya hongga pulak cari Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh alaihi salam pun kata lagu tu juga. Gi ke Nabi Ibrahim, gi Nabi Isa, gi akhir sekali jumpa Nabi Isa alaihi salam. Apabila jumpa dengan Nabi Allah Isa alaihi salam, maka dia puji Nabi Isa. Gini.
Maka nak minta tolong suruh buka mahkamah Tuhan. Kecek kira siapa dia hok ada dosa pakai masuk neraka, hok baik-baik masuk syurga. Maka Nabi Isa kata gini, hamba tak boleh tolong juga ini. Nafsi. 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun, 2500 tahun. Cari 5 orang Nabi Ulul Azmi. Nabi Isa kata lagu ni lah, kita kecek lagu ni lah. Mu tahu ke tak Nabi akhir zaman siapa dia? Oh, pada masa tu baru bangun cacat teringat, oh Muhammad ada. Ya Rabbi, baru teringat nama dia. Tengok, Allah Ta'ala nak tunjuk kelebihan Nabi Muhammad di pada mahsyar pun lebih Nabi Muhammad. Bukan kata atas muka dunia, dalam kubur pun lebih Nabi Muhammad. Dalam di pada mahsyar pun lebih Nabi Muhammad. Maka 5 Nabi pakai kat tangan belakang. 4 Nabi lah kat tangan. Akhir sekali katanya Nabi Isa, mugi cari Nabi akhir zaman, suruh dia mengajar. Hamba rasa dia boleh mengajar, hamba rasa. Maka sukalah manusia teringat sebut nama Muhammad. Tak pergi jumpa lagi. Suka dah kata hak ni dah boleh dah. Boleh dah. Maka gilah cari-cari 500 tahun akhirnya jumpa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Hak nama dia tak pernah disebut dalam rumah kita. Majlis-majlis nak gembira dengan dia pun kita tak pernah buat pun. Dah kita rasa kita cukup dah kan. Nah, dengan semaya, dengan tahajud kita, tak ikhlas, kita tak cara apa pun kita. Ibadat dalam keadaan tak tahu alif jatuh. Hak molek dengan cara molek, hak jahat dengan cara jahat, lupa Muhammad. Kerana tak perlu kita rasa atas muka dunia ni. Kita tahu molek pun tak apa, tak puji Muhammad pun kenyai pun. Boleh naik gaji, boleh naik gapo. Manusia. Maka gilah manusia jumpa dengan Muhammad jerit selok. Dah lah ni. Cakap nak tolong minta tolong dengan wali rendah lagi. Ni wali nabi-nabi saja, hok bisa-bisa, hok gedebek-gedebek saja. Maka apa kalau selok jerit nak minta tolong. Pada masa tu mula nak titik air mata depan Nabi. Makanya puji Nabi-Nabi, enta Habibullah, kamu ni kekasih Tuhan. Kamu ni lagu ni nyo puji Nabi kakak Nuh. Masa atas muka dunia orang duk puji Nabi marah. Orang duk selawat. Anta Habibullah ni, anta arusal khafiqaini, anta goni. Marah orang selawat, bid'ah lah, haram lah, goni lah benda itu. Tapi akhirat takut dia, popok dia duk depan. Hok duk kata tak boleh puji Nabi, hok tak boleh kata goni, dia hok mula-mula puji Nabi di akhirat dah pula. Bukan di masjid, dia buat di akhirat buat dia pula. Majlis, bukan kita kata majlis belagak tu, akhirat gi jumpa Nabi pakak duk puji Nabi. Maka Nabi Muhammad kata ada gapo ni? Minta tolong gapo dia? Allah nyajak cerita wak meneleh hidung habis ni berjerit selok tak tahu alif jatuh. Berjerit ramai-ramai, ya Rasulullah, hamba nak minta sekara ya. Nak minta gapo supaya buka mahkamah Tuhan. Semua nabi-nabi lain jawab nafsi. Masing-masing hamba tak boleh tolong. Tetapi Nabi Muhammad jawab gapo dia? Orang hok duk kata tak boleh puji dia, orang duk kakak ni kata masa hidup tak boleh puji hamba. Nampak dia the best sekali. Maka Nabi Muhammad kecek lagu tu tak? Tengok Nabi kita. Dia kata apa? Ana laha. Ambo sorang yang boleh gajah. Pada masa tu barulah sinar putih mata, barulah rasa nak selawat, barulah rasa nak berdepek dengan Nabi, barulah terasa nak teringat ke Nabi. Tak ada beda dah pada masa tu. Tuhan nak tengok atas muka dunia ketika sisa-sisa hidup mu duk menapa boh aku ni. Aku nak tengok mu nak rapat kodok dengan aku. Maka pada masa tu Nabi Muhammad kata analah, tak apa mengeja. Maka gilah Nabi Muhammad di Arash. Pada masa tu tak ada makhluk lain. Hok duk atas arah. Hok alih bawah pada mahsyar seluah-luahnya tak ada naungan, tak ada gapo. Maka apabila arah duk atas ada bayar Arash. Maka orang yang duduk di bayangi arah bukan orang jalan-jalan. Pada masa tu panah perlu rejak pakat cari nak neduh mana pada masa tu. So bayar saja, bayar Arash. Maka orang boleh masuk celah bayar arah itu 7 golongan yang Allah Ta'ala pilih tu. Antaranya pemuda yang membesar di dalam agama. Daripada kecil duk boleh balasah. Daripada kecil duduk pondok. Orang-orang lagu ni boleh. Salah satunya 7 golongan orang yang menangis pada waktu malam kerana teringat dosa dia tak royak ke orang. Pakai dia jerit sorang. Antara orang yang boleh duduk di bawah bayangan arah. Kalau kita tak buat benda lagu tu payah nak duduk weh.
Payah nak duduk. Maka apabila lagu tu Nabi Muhammad pergi di arah sujud di arash. Bukan Tuhan duduk atas arah. Nah, lepas tu buat apa? Tak ada dia Nabi Muhammad pergi sujud di arah. Oh berat. Pas kita duduk sujud dinding ni, Nabi Tuhan duduk sebelah dinding ni. Kau mana? Pelik sungguh. Tak semestinya arah yang kita berpaling itu menunjukkan Tuhan berada di situ. Tu dipanggil kiblat doa hari kiamat adalah arah Tuhan. Sebagaimana kiblat doa pada atas muka dunia kita lenggok ke langit. Tu kiblat doa. Sunat kita lagu ni. Tu kiblat dia. Sebagaimana kita nak semaya kena menghadap kiblat, kiblat semaya Kaabah, maka kiblat doa adalah langit-langit. Permintaan kita akan diangkat oleh malaikat ke langit. Maka kita lagu tu. Maka pada hari kiamat kiblat dia tempat berdoa, tempat munajat adalah arash Tuhan. Bukan kata Tuhan duduk atas arash. Nah, maka apabila lagu tu Tuhan pun nak Allah Nabi Muhammad pun puji. Allah Taala ilhamkan kepada Nabi Muhammad kekasih dia satu perkataan. Satu kumpulan perkataan yang manusia tidak mampu menuturkannya. Puji-pujian yang sungguh sangat indah. Maka Allah Taala pun tanya, ya Muhammad, gua ni orang duk tengah kaluk kala ni buat apa ni, ada permintaan gapo ni? Mu sore duk sujud kat aku. Orang duk tengah kaluk kala duk menangis, duduk tepik, duduk menaung, tak tahu alik ilir dia berjatuh. Duduk selok, duduk gelepar, duduk gapo dah mau mari duk sujud. Maka katanya Allah Taala mau nak minta satu permintaan. Nak minta gapo dia ya Muhammad? Tengok. Allah Taala kata kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'sak. Wasal tu'ta, washfa' tu syafa'. Hei Muhammad, akak palung. Wasal tu'ta, mu nak minta apa aku beri belaka. Washfa' tu syafa'. Mu nak pergi tolong siapa dia? Nggih, aku terima belaka. Perkataan ni siapa dia boleh? Kita. Doktor, PhD, pensyarah, dekan fakulti, rektor universiti, kau apa dia? Siapa dia boleh? Wali tak boleh. Nabi-nabi lain tak boleh. Seorang yang boleh perkataan. Leseng paling besar sekali. Gapo dia? Mu nak pergi tolong siapa dia? Mu nak minta gapo dia Muhammad? Aku beri belaka. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pada hari kiamat Tuhanmu ya Muhammad akan beri kepada kamu siapa mu redha. Mu nak setara mana aku beri belaka katanya Allah Taala. Tengok leseng setara mana usah. Oh berat leseng balik sana sultan leseng boleh lagu tu. Nabi Muhammad seorang. Sebab tu kita nak sebut Muhammad ni. Kita selawat banyak nak merintih biar boleh kata wujud subhan tak apa dah. Orang tua kata orang ujung-ujung ubah pun tak apa dah. Nah, kerana apa? Kerana dengan amalan kita belum tentu lepas kita. Semaya tahajud kita, baca Quran kita, sedekah kita, gapo dia belum tentu lepas dengan Tuhan. Tetapi Nabi Muhammad tolong. Orang ni dosa Nabi Muhammad boleh pegang. Apa nak orang ni? Nak kata gua nak. Siapa malaikat kata Allah ya Muhammad mu kutip belaka. Tutup-tutup dengan aku ni. Sedap mu mari kutip sorang-sorang. Muka dia boleh lesen besar. Akhir sekali malaikat kata lagu ni lah Muhammad ambil belaka lah tutup dengan aku ni. Tengok Nabi Muhammad. Lesen besar setara mana. Apabila Tuhan kata lagu tu, maka baru nampak kehebatan Nabi Muhammad. La yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Maka pada hari kiamat senyap tupah belaka manusia. Tak boleh kecek. Tak boleh nak kecek. Hok besar-besar, hok debe-debe, hok hanalai-hanalai, hok haman korung senyap tak kata gapo. Orang ada kuasa, orang ada pengaruh, orang ada anak murid, hok besar-besar, hok khamak-khamak senyap. Wali-wali tok kenali tok selewat senyap belaka tak wani nak kecek belaka. La yatakallam, tak boleh nak kecek. Nak kecek lagu mana? Waktu lagu mana? Waktu lain boleh kecek. Tapi waktu hari kiamat ni Nabi-Nabi kata gegar. Katanya Nabi ada minta maaf hari ni sehari. Hari kiamat ni kira sehari lah. Sekalipun masa dia beribu-ribu tahun. Katanya Nabi ada minta maaf hari ni sehari Tuhan nak marah sungguh. Hari ni Tuhan nak kecek mengenai perangai kita atas muka dunia ni. Lepas ni Tuhan tak kecek dah. Aku nak kecek hari ni sehari ya perangai aku umur 80 70 tahun. Muduk korban, muduk karuk koseh aku nak kecek dengan mu sehari hari ni. Setara mana amalanmu mu sungguh kau dok taat aku dengan kata aku nak kecek sehari ya. Lepas ni aku malah kecek dengan mu. Kau molek masuk syurga tak mau. Maka pada masa tu Nabi ada kata minta maaf hamba tak boleh ngejah Tuhan. Hamba tak berani hari ni. Hari lain boleh. Pas bila masuk hari lain adanya. Tertuduh hari kiamat nak ngejah lagu mana dah. Maka nak kata tak boleh nak ngejah dah habis dah hari. Kalau waktu lain hamba boleh lagi. Dia hari kiamat agak sudah. Tapi Nabi Muhammad tanya kalau kita mau lalu pun Allah Rabbi ngejah.
teringat kepada kita. Ya bukan ngejah diri dia. Ya bukan penting diri Nabi Muhammad, bukan supaya kita. Kita kalau terlepas tak teringat kok gudah. Nah, tak ingat apa dah buat kita ni. Nabi Muhammad dia terlepas dah. Kalau dia pakai kelik masuk di surga nyak-nyaknya. Lepas dah dia. Nah, tugas dia pun sudah dah. Tak masuk. Tak masuk Nabi Muhammad duk teringat kepada kita. Hak kuban ni, pak kita nampak ya. Naik kuban juga. Nampak ya hak berjuruh, taibak ni ya berjuruh, taibak ni ya tak berjuruh pula. Manusia nak kata lagu mana? Maka Nabi Muhammad ambil kira belaka. Apabila kata manusia la yatakallamu, tak boleh nak kecek ke apa dia. Hak bisa-bisa, hak berdebel, tok email, tok bela, tok siok, tok sedok kira lah. Senyap belaka. Cuik suluh, minta maaf. Patai hari lagi. Lari berat lagi tu. Illa man azina lahur rahman, kecuali seorang lelaki yang diizinkan oleh Tuhan yang Ar-Rahman. Siapa dia? Wa qala sawaba, maka dia akan berkata dengan perkataan yang sangat hebat. Nabi Muhammad. Dia seorang yang boleh kecek. Orang lain pakai senyap tak boleh nak kata gapo. Pada masa tu baru kita rasa hebat Muhammad. Pada masa tu baru kita nak selawat. Pada masa tu baru kita nak hepek tubuh kita dengan Muhammad. Pada masa tu kau, maka tak terpakai berakor kalau kita nak hepek pada masa tu. Ni, masuk usia hak kita tengah ada ni, rapat-rapat ke diri kita dengan Nabi Muhammad. Pala ke mana nak rapat dengan Nabi Muhammad? Katanya Nabi Muhammad, ia tahu dah kita ni jenis kaki sibuk. Kaki banyak kerja, kaki lipat tu memang dah tak sedok kira ni. Tapi banyak kaki lah kita banyak hala pada rimau tu, panggil banyak hala pada rimau tu gak. Banyak cara. Maka Nabi Muhammad kata, aqrabu ilayya majlisan yaumal qiyamah aksaruhum alayya solah. Nabi kata orang yang paling rapat duduk dengan aku, kedudukan dengan aku, yakni pada hari kiamat orang yang banyak berselawat dengan aku. Maka alhamdulillah mujulah ulama-ulama kita. Pada masuk bulan Maulud pakat ajak selawat selalu. Moga hari-hari lain orang tak ajak, duk saja kita pergi selawat rumah Tok Imam 10 kali. Tok Imam kata tak sebab buat terbiaklah. Banyak kerja boleh. Tapi bulan Maulud orang buat lagu tu. Pergi rumah Tok Bela 20 kali, pergi rumah Tok Imam 20 kali. Sallallahu ala Muhammad. Cukup selawat, hok ni selawat. Nak suruh ke apa? Nak suruh banyak selawat. Kalau boleh lain, jangan dah kita nak selawat. Selawat dalam semaya ya buat kita. Mungkin kalau tak jadi rukun semaya selawat ni, tak selawat pun. Koya nak duduk sebelah Nabi. Selawat tak sih. Hok berat lagi orang selawat pun marah. Tak ada apa dah lah nak duduk belah mana tak tahu dia ni. Pelik sungguh. Kalau tak selawat boleh kira lagi. Ni marah orang duk selawat. Kakak ni. Masuk boleh mulut tunjuk dengan mulut. Tengok dia tu. Kakak tu memang pergi selawat tu kerja. Selawat tu. Sallallahu ala Muhammad. Macam-macam marah. Ya marah kok siapa? Hak ni kata. Hak ngaji agama. Lepas saya Timur Tengah. Hak ngaji boleh kecek bahasa Arab. Baik orang kapung lagu tu. Bunyi nama Nabi dia pakat selawat ramai-ramai. Biar dia tak tahu apa dia. Tapi hati dia bersih dengan Nabi dia. Tak pernah dia kata uduh. Tak pernah dia rasa Nabi dia. Ni yang ngaji agama sikit rasa Nabi pun biasa. Nabi yang aku boleh tahajud. Oh sedap. Dia ingat tajuk dia supaya tahajud Nabi. Setara mana demo? Setara mana demo nak kiyah dia dengan Nabi. Ramai pengikut sikit. Ngaji bijak sikit. Boleh ngajar tafsir, boleh ngajar hadis. Lupa Nabi Muhammad. Rasa dengan ilmu dia boleh dekat dengan Allah Ta'ala. Nyak tipu setan pah atas belakang. Tu orang panggil. Pah atas belakang. Kalau ngecik kaki, tak apa lagi pah atas belakang ni berat nampak jelas kata. Maka ramai manusia ditipu dengan rupa agama sekarang. Kita berharap buat kita jangan lupa Nabi. Rasa besar semacam dia. Kita semaya pecah kepala. Pecah siapa hatuk kuat lajuk. Tak. Tak boleh kita pergi ke Tuhan dengan amal saja. Kalau tak ada orang tolong. Maka Nabi Muhammad nak naik kita, nak tolong kita. Bukan nak agak apa dia. Maka kena teringat kot Nabi Muhammad. Sekurang-kurangnya kita buat majlis berhabis pitih. Semelih kau kambing sekor. Nak rakyat ambo suka kepada Nabi Muhammad. Mari gak rakyat cerita Nabi Muhammad lagu mana. Supaya anak-anak ambo, cucu-cucu ambo boleh dengar hebatnya Nabi dia. Ni dok rakyat cerita kita. Nak naik kita atas surga.
Pada demo ni cara mana? Boleh syafaat supaya Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita ada naik dia lipat kita hidup-hidup. Kau tu beratnya nyanyo kita. Tapi kalau kita nak naik Muhammad, dia tak lipat kita. Dia tak tipu orang ni. Al-Amin nama dia. Orang kafir Quraisy panggil dia yang sangat amanah, kepercayaan sungguh. Kaki-kaki lipat pada zaman Quraisy kalau dia curi bagi orang, dia sipir dengan Nabi Muhammad. Bagai-bagai kakak dia tak sipir sama-sama guru dia tahu dah kaki curi. Padahal saya bukan main kacik ni tangan atas bahu. Tapi tak percaya pasti bagai-bagai dia sipir dengan Nabi Muhammad. Bila-bila dia kata Nabi Muhammad penipu, Nabi Muhammad gila, tak sipir. Dia tahu Nabi Muhammad orang jujur. Hati dia tak boleh nipu, tapi mulut dia kata lagu tu. Manusia. Nabi Muhammad kita sungguh. Dia jujur sungguh. Tak ada kepentingan langsung. Memang kalau kita buat naik Muhammad, puas hati akhirat kita. Orang lah ni bukan nak naik Muhammad, nak naik dia. Masuk boleh makluk ayat cerita dia. Boleh rejak pun cerita dia. Allah serabut perutnya, Allah dengar. Ni, habis air cakap tegak dah kawan ni. Tapi kalau nak naik Muhammad, akhirat kita boleh tengok setara mana. Maka tak menyesal kita. Nah, lah ni kita nampak ramai orang lupa Muhammad buat naik diri dia. Maka manusia tertipu dengan rupa agama. Nyanyolah. Kawan ni belum tentu boleh tolong dia. Dia lepas kau tidur. Maka hari ni kita kumpul ramai-ramai nak naik Nabi Muhammad. Dalam hati kita, dalam anak cucu kita biar rasa hebatnya kekasih kita. Bapa mek duk selawat semacam, mu tak dengar kau cerita Nabi Muhammad setara mana. Untuk tahu apa ni. Maka anak-anak muda lo ni jaga dengan cerita hebat Nabi Muhammad. Pengorbanan dia tak suruh ayat cerita lah Allah Rabbi lebih daripada muk kita lagi. Muk kita tak ada setara tu, dia tu kat Allah Rabbi. Saya orang hok tak ada saya lagi. Pelik sungguh. Kita kadu saya bagi depan mata kita saya ni. Tak ada orang saya bagi tak ada. Maka manusia Allah Nabi Muhammad ni saya bagi tak ada saya lagi. Dia pergi dakwah di Taif apabila di Mekahnya hamba demo. Orang kapun dia juga. Adik-beradik dia, bukan adik-beradik dia. Mungkin Nabi Muhammad tak ada adik-beradik. Pokok saudara dia juga. Hamba dia daripada kapung. Apa? Tahu jurus telajur. Ada juga manusia ni jadi jurusnya hamba dia orang. Ada juga. Hak jahat juga nya hamba dia orang. Hak baik telajur punya hamba dia orang juga. Maka gilah di Taif. Keluarga dia juga. Ada sepupu-sepupu dia juga. Ginya hamba demonya katok, demonya pekong batu kena. Akhir sekali malaikat kata tak tahan dah. Malaikat gunung mari temu dengan Nabi Muhammad. Dia kata, ya Muhammad, ambo ni malaikat gunung. Hok jaga bukit-bukit. Ya malaikat ni bukan 10 tu ya. Ni kata malaikat ni, malaikat mana ada bahagian tolong manusia kau tanya perai, tanya apa. Ada manusia lah ni tak boleh terima ni. Kita tawasul dengan malaikat, malaikat mari tolong. Malaikat kerja itu tolong dia. Tolong wahyu lah. Hak bahagian mungkar nakir mana ada. Yang ingat 10 tu yang malaikat. Allah ngaji kitab bunyi bisa sangat. Malaikat bukan 10 ya. Malaikat banyak jenis. Maka antara banyak-banyak malaikat jaga gunung. Jaga air, jaga pokok, jaga goni, macam-macam. Maka malaikat jaga gunung turun temu dengan Nabi. Dia kata, ya Muhammad. Ginilah Allah Ta'ala wilesing ke demo. Lesing ke apa dia banyak tu lesing. Saat ni lesing tu, lesing pacarah penuh lesing apa. Gini. Mu royak ya ke ambo. Royak perintah kepada ambo. Ambo ni jaga gunung. Mu suruh kesok. Ya Taif ni dia bukit besar lagu ni. Ya kapun Taif duk tengah ni. Oyak kat ambo, suruh ambo kesok bukit alik kau ni, alik kanan kiri perapak sikit ya. Kelekong, debu belaka. Ambo buat lagu tu sebentar ya kerja ambo tu. Memang ambo bagi arkitek dia, bagi pakar dia tu. Oyak ya ambo kesok sikit ya kelekong selalu habis hacur lebu tak tinggal bakar, debu saja tinggal. Maka Nabi Muhammad apabila boleh lesen lagu tu kita lagu mana ya? Nyopeko batu demo. Luka masalah darah beleceh. Siapa nak dalam sekitar-kitar sirah kata Nabi Muhammad jalan bunyi ceprak bunyi darah dalam sapu, dalam kasut dia. Maka tengah sakit lagu tu, lapar lagi, bukan orang tawai Nescafe Oben kita tempat orang. Kita ni, kita tempat orang demo WITO juga. Ni dah lah tak WITO nya peko batu pula, pakak luduh, pakak duk kata pula. Allah seksa kerja lagu ni. Apabila lagu tu maka katanya Nabi Muhammad tak payahlah. Bapa tak payah. Aku berharap akan keluar daripada hujung sulbi pokok dia ni. Dia tunjuk kepada Taif. Akan keluar daripada ni orang-orang hak Taif ni hujung sulbi dia ni, benih dia orang yang beriman dengan Tuhan.
Nah, aku berharap aku saya hok duk dalam ujung benih dia. Moga hok lo ni hok bahasa kerah tak dengar kata. Kata nak kata lagu mana dah. Ambo berharap juga tapi ambo harap lagi hok ujung sulbi dia. Tengok Nabi Muhammad. Nyo saya harap dia lebih jauh daripada hok benda ada depan, hok benda dalam ujung sulbi dia fikir lagi. Bagi duk dalam ujung sulbi lelaki di Taif ini aku beriman dengan Tuhan. Mustajab sungguh lepas pada mesti generasi itu semua naik beriman dengan Tuhan berlaku. Mati generasi hok Taif tu hok debel hok samsing naik hok beriman berlaku dengan Tuhan. Berkat Nabi Muhammad sebut. Maka malaikat gunung ngiling kata, tak maruh langsung ya Muhammad. Sadaqa Rasulullah. Benar sungguh Allah Taala kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul sungguhlah Tuhan katamu ya Muhammad, aku tidak utuh ke Muhammad kecuali sebagai tanda kasih saya aku kepada seluruh alam. Betul sungguh muni kasih saya Tuhan. Terjelma di dalam seorang lelaki saya Allah Subhanahu wa taala. Ngeling, malaikat ngeling. Maka waktu kita nak duduk dengan Nabi Muhammad, nah, orang samai orang luar ni orang tak sebut dah Muhammad, orang tak sebut pitih. Samai payah pitih ke sebut pitih. Sebut hijau, sebut goni, sebut gotu. Benda-benda kalau kita fikir sejenak, benda tu tak boleh bantu kita pada hari kiamat. Fikir hijau kita tidak salah, tapi 24 jam. Bukan 24 jam, 12 bulan duk fikir setahun benda lagu tu. Nabi Muhammad tak ada ke buat majlis-majlis sikit ke. Nah, belanja orang rumah ke apa dia. Bapa ni awak ni beli air sekali beli kes layar bengong ya. Bapa beli air hari ni. Ni boleh makluk ni. Kita makan mewah sikit niat kata gembira. Nabi Muhammad lahir hari ni. Tak payah hajak ramai-ramai. Niat lagu tu ya gembira dengan Nabi Muhammad. Pas lagu mana gembira dengan Nabi Muhammad? Saya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang kamu. Sekalipun kamu semaya, sekalipun kamu baca Quran, sekalipun kamu tahajud, sekalipun kamu ada anak murid, sekalipun kamu pandai, alim kau gapo, tidak beriman lagi. Sehinggalah diri aku ini, batai tubuh aku ini menjadi benda yang kamu paling sayang lebih daripada di anak kamu, lebih daripada mu ayah kamu, lebih daripada seluruh manusia, dan dalam satu riwayat hadis Sayyidina Umar lebih daripada diri kamu sendiri. Sebab tu sahabat dia rela hancur tubuh dia. Tak ada lah manusia paling benda dia saya adalah nyawa dan diri dia. Orang lain kita saya setara mana saya juga, tapi diri kita saya lebih. Maka sahabat-sahabat telah membuktikan saya dia kepada Nabi dengan dia menyerahkan nama dia free kepada Nabi Muhammad. Tak apa tubuh hamba hancur, tak apa jangan Nabi Muhammad. Tengok, kita tak dibuktikan lagi kita saya lah ni kita tunjuk lagu mana? Ajak orang makan gembira gitu baru sikit je. Sahabat dulu padahlah. Ya winyawa, bukan WPT. Bukan sembelih kambing sekor, bukan sembelih lembu, bukan wak puluk depa ke apa dia, dok nyawa hamba bui. Ha ni saya. Maka saya kepada tubuh Nabi ini adalah syariat. Ada yang kata tak wajib. Saya kepada tubuh Nabi, hak penting ikut syariat dia, semaya bai dia. Tubuh Nabi tak sedap cara lah. Dok cerita pak Nabi gini, karamah dia bukan karamah dia, mukjizat dia lagu ni. Tak sedap sungguh ngat tu batai tubuh dia. Hak penting syariat dia. Siapa dia ayat lagu tu? Siapa dia kata gigi dia lebih putih daripada gigi Nabi Muhammad, gigi dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Kafir, sepakat. Kafir. Siapa dia kata dia lebih bijak daripada akal Nabi Muhammad, akal dia lebih bijak daripada akal Muhammad? Kafir, sepakat. Tubuh hamba lebih kata daripada tubuh Nabi Muhammad? Kafir, sepakat. Hamba lebih comel sikit pada Nabi Muhammad? Kafir, sepakat. Bahkan dalam kitab kata kalau kita kiyah kambing kita lebih comel daripada kambing Nabi Muhammad pegang, boleh bunuh akidah kita. Setara tu hak syariat tu memang kena ikut dah. Hak dia suruh sembahyang, suruh puasa, hak tu tak tinggal dah. Batai tubuh dia tak boleh kira. Lah ni entah sedap cara lah mana. Nah molek-molek batai tubuh Nabi. Hak kita baca dalam rawi Nabi Muhammad lagu ni jolo kau dak. Biasa ya dia muka Nabi. Biasa jangan duk sungguh sangat kan. Kalau ke dia sungguh tak apa. Orang buat hari Maulud sambut kelahiran Nabi Muhammad, marah. Tapi kalau kita beli kek wak gi kat dia. Selamat hari jadi. Allah susah-susah demo. Namo.
Beli kat hok mahal sikit kata. Beli hok cahaya, beli hok mahal kat sikit. Padahal pergi sembel. Ambil cok katok atas tekuk. Tak khabar kecik orang lagu ni. Orang kampung tak pernah buat lagu ni lah. Orang kampung. Lo ni kita bimbing orang ahli agama. Hok piyah cotek atas kepala. Hok boleh ngaji Arab sikit-sikit. Ngaji 4 tahun jadi pakar hadis, jadi pakar seluar, jadi pakar baju. Hok tu kita bimbing. Dia panggil mabuk air sejuk. Orang kalau mabuk arak dia ada tanya dia habis arak dia tak ada. Mabuk air sejuk sudah. Gi rumah orang tu air sejuk mabuk. Gi rumah sudah. Tak boleh minum apa dia. Sejuk ni mabuk ni barat ni. Maka sesak dalam ceruh tu bahaya. Maka pilih-pilih gak sikit orang hok kita nak buat pandu supaya orang ni mengajak kita kepada Allah dengan Muhammad. Yang dok ajak kepada diri dia ada juga jenis ajak kepada diri. Ajak kepada ngaruk belaka bagi bila tentu syurga, bagi bila tentu neraka nah. Maka kelebihan tubuh pun kena juga. Dalam ayat Quran lain pula kata Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hei manusia, mudah kata mu saya ke Tuhan. Fattabi'uni, ikut aku. Maksud ikut sini ikut syariat aku. Ikut sunnah aku, ikut cara aku, dengar kata aku ayat goni mu buat, hok aku lagi dengar kata aku. Yuhibbukumullah, nescaya Tuhan akan sayang kepada kamu. Maka dua, Tuhan suruh saya. Pertama, wajib kena ikut syariat dia ayat Quran saat ni. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kedua, saya batal tubuh dia. Ni orang tanya dia, apa tak pakai serban? Dia kata serban ni bukan sunnah pun. Taruh janggut kau ni bukan sunnah pun. Pelik sungguh kata Maka kedua-duanya sunnah Nabi. Benda tu kita kena saya belaka. Mudah-mudahan dengan saya ini boleh bawa kita kepada syurga Allah. Seorang sahabat nama dia nama dia apa dia tak ingat dah. Allah tak ingat, yang tak ingat dah. Seorang sahabat sakit pada satu hari. Nabi Muhammad biasa lepas semaya asar dia akan tengok sahabat dia. Kita main ramai-ramai tak kenal kali, sahabat dia tengok. Rasulullah kata, Sauban dok mana? Sauban nama dia. Sauban tak napuk warna 2-3 hari. Bapa tak napuk dia? Tak mari balasah. Rasulullah dia cek sahabat-sahabat dia di balasah. Kita cek juga kedai kopi. Gu kita guano dume tak mari kedai kopi. Balasah tak mari lama mana dah. Cek di kedai kopi. Kalau tak mari nukak sudah. Ada masalah dah tu. Maka cek Rasulullah katanya sahabat lain, ya Rasulullah Sauban sakit. Ambo dengar dia demam berkukuk kata. Bukan kata berkukuk jadi air lah, maknanya demam berkukuk lah kata. Maka katanya Rasulullah tengoklah lepas mayasa kita pergi ziarah rumah dia. Katanya sahabat boleh. Maka Rasulullah pergi ziarah rumah Sauban. Pergi jumpa dengan Sauban, masuk rumah Sauban, tengok Sauban demam sungguh. Demam sungguh lah. Bukan kata wak lolok lah. Sahabat tak ada lipat. Pok kita ni rasa kira. Demam sungguh kau tu. Allah. Rasulullah kata, ya Sauban, bapa ni demam ni. Kita mau lalu ni kata. Katanya Sauban, ya Rasulullah, hamba mikir sebenda ya Rasulullah. Jadi tahu lagu mana hamba jadi ketar jadi. Ketar jadi pucat muka Sauban. Darah tak naik kalau kita behek covid kau guano tak tahulah zaman dulu. Tapi demam lagu tu. Katanya Rasulullah, ya Sauban, jangan mikir sangat gak bak dunia. Siapa perikat demam, siapa seksa diri lagu tu tak pada dunia tak beri apa-apa erti bagi kita kalau akhirat di sebuah akhirat kita. Katanya Sauban, ya Rasulullah, hamba tak mikir bak dunia ya Rasulullah. Hamba tahu dunia tu setara mana berbanding dengan akhirat ya Rasulullah. Hamba bukan mikir dunia. Hamba mikir apa dia siapa perikat demam siapa lagu ni. Katanya Sauban, ya Rasulullah, hamba tak tahu jadi mari telitah satu hari. Telitah lagu mana ya Rasul? Katanya Rasulullah, lagu mana telitah ke apa? Gini. Hamba duk mikir tak tahu, hamba mikir sore ni kata ya Rasulullah. Hamba mikir ketika hamba hidup, hamba boleh jumpa denganmu ya Rasulullah. Tiap kali nak pergi semaya boleh jumpa. Serah teringat kelik undur semula. Sahabat-sahabat dulu kalau atas Rasulullah, atas pas rumah. Sayyidina Abu Bakar Rasulullah tutup pintu duk cacat lagi. Takut-takut ada Rasulullah nak tubik kau cacat. Lama tu baru dia kelik. Tengok perangai sahabat dengan Rasulullah. Padahal orang boleh saing dengan Rasulullah. Pok kita kalau saing dengan Rasulullah tak tahu. Rasulullah panggil, "Hei, pok, duk nusuk cincin jambel lah." Pok kita sudah perangai ke mana? Takut orang panggil suruh kijok Pok kita lah ke mana? Lipat apa kira. Padahal pok kita hidup pisah dengan Nabi 1400 tahun lebih.
sesuai dengan iman kita. Kalau kita bawa iman kita ni duduk sama sahabat orang munafik lah buat kita. Orang munafik semaya belakang Nabi. Maya jemaah, pok kita lipat lagi, tak tahu. Balik sana orang munafik. Abdullah bin Ubay kata berat pada hamba. Hamba ni pala dah demo ni berat pada hamba lagi kata. Hamba ni lipat tanya-tanya orang tak nampak ya waktu Isya orang tak nampak. Ni subuh tu macam soho pun lipat cukup ai berat pada hamba. Mujur kita duduk sambil lon ni. Tapi tu heavy saya tu Nabi Muhammad. Pada duduk sambil Nabi tapi tak saya pada Nabi Muhammad. Katanya Sauban, hamba mikir kalau hamba masa hidup hamba boleh tengok mu Rasulullah. Tanya hamba teringat hamba boleh gigi mana-mana mu duduk mana. Tetapi hamba bimbel lepas pada hamba mati. Apabila hamba mati ya Rasulullah, kalau hamba takdir masuk neraka, tak boleh tengok dah kita dua. Tak jumpa mata dah kita dua. Dan kalau takdir hamba boleh masuk syurga pun ya Rasulullah. Pas setara mana syurgamu ya Rasulullah? Syurga aku setara mana ya Rasulullah? Kalau boleh masuk pun aku hali bawah, mu duduk hali atas. Pas aku nak buat lagu mana ya Rasulullah? Tiap-tiap hari aku mikir, pening pada aku. Tak boleh makan aku. Sahabat mikir bagus tu. Dia bukan bab Ismail tahajud dia bab belakang. Bab berjual dia berjual dah. Tak kena ke apa dia lagi dia buat untuk agama tu hanya. Apa siapa dia mikir nak tengok Nabi Muhammad saja. Maka Rasulullah kata, mu mikir dia tu. Orang lain tak dia mikir kata. Mudah mikir benda lagu tu katanya sahabat kata hatu hamba tak boleh nak duduk kata. Demai tak tahu lagu mana. Maka katanya Rasulullah kata, ya sahabat betul kalau mu saya ke aku sungguh. Mu nak tengok nak duduk sekali dengan aku almar'u ma'aman ahab anta ma'aman ahbabta. Mu akan duduk dengan orang yang mu saya wahai sahabat. Kalau mu saya ke aku mu boleh duduk dengan aku. Tak usah bimbel lah amalan mu sikit pun boleh duduk dengan aku. Tengok Nabi Muhammad kata, kalau mu saya kepada aku mu boleh duduk dengan aku. Maka cara tu satu cara nak duduk dengan Nabi Muhammad saya ke Nabi. Jangan duk rasa amalan kita boleh duduk dengan Nabi. Nabi Muhammad beri peluang. Nabi Muhammad tahu amalan kita tak berapa nak ikhlas lah mana. Tak berapa sungguh lah mana. Buat tu nampak rajin dah. Kosi kodeh pun ada juga. Buat ikut nafsu pun ada juga. Sia. Maka Nabi Muhammad sia kita. Mu saya ke aku dalam perut pedang mu biar ada perasaan tu. Tanah dalam dirimu, anak binimu, isteri kamu, anak-anak cucumu. Biar mu saya pun boleh duduk dengan aku. Ni kita orang agama. Saya kepada orang kafir. Saya kepada orang benci kepada Allah Ta'ala. Benci kepada Nabi Muhammad. Bangun akhirat penuh dengan orang arti-arti. Penuh dengan orang yang benci kepada Nabi Muhammad. Baiklah kita sekalipun kita duduk berkubah hanya, tetapi kita ingat kepada Muhammad. Kita sayang kepada Nabi Muhammad. Biar kita boleh duduk dengan Nabi Muhammad. Maka sebab tu ulama buat majlis-majlis. Nunggu nak buat tiap-tiap bulan takut dia kata sibuk. Banyak kerja Kita pilih boleh makhluk sempena lahir Nabi. Kita kecek pada Nabi Muhammad. Biar mari perasaan erang sikit dengan Nabi Muhammad. Kita mungkin dah biasa dengan dah. Anak cucu kita. Majlis-majlis lagu ni kurang sekarang. Duk kecek bak orang lain. Bukan kecek bak Nabi Muhammad. Maka kecek ke Nabi Muhammad. Biar masuk dalam hati kita supaya sauban. Maka Rasulullah sebut. Mutu saya ke aku. Mu boleh duduk kalau mu saya ke aku. Tengok Injami lagu tu. Pak kita biar rasa lagu tu. Kita tahu dah kita ni kurang belakang. Tak seduk buat lah. Tak seduk rasa rapat lah. Tak seduk kata kena tu. Lah setara mana nak lawan Muhammad lah ke mana. Maka sahabat-sahabat tak berani nak cagar dengan makrifat dia, tak berani dengan hakikat dia, dengan syariat, dengan tarekat dia, dengan ikut dia Nabi Muhammad. Siang malam Nabi Muhammad suruh cacik, ya cacik. Tak berhenti. Sahabat setara tu super robok depan Nabi. Nabi kata Nabi kata B. Setara tu dia tak berani nak cagar lagi dengan amalan dia. Pak kita boleh ngajar you sikit dekat paling dah lah. Tak perlu kepada Nabi Muhammad dah lah. Boleh doktor tak perlu kepada Nabi Muhammad dah lah. Boleh PhD tak perlu kepada Nabi Muhammad dah lah. Sesak betul-betul. Tentu dah tak jumpa dengan Nabi Muhammad pada hari akhirat kalau buat kerja lagu tu. Ramai orang lah ni kecil agama tapi tak bawa kepada Muhammad. Tak bawa tu, bawa kepada diri dia, bawa kepada kepandaian dia, cerdik dia. Bukan bawa kepada Nabi Muhammad. Setiap kali baca cerita, setiap kali biar nampak hebat Muhammad. Pelik sungguh manusia. Nak bawa manusia kepada siapa? Hak tu kena pilih-pilih sikit. Orang yang kita nak buat panduan, orang tempat kita nak buat ikutan. Biar orang ni bawa kita kepada Allah dengan Nabi Muhammad sungguh. Jadi sekat tu dulu lah. Tak boleh banyak-banyak. Takut tak selego makan kambing pada ni.
Jadi apa yang baik mari pada Allah Taala, apa yang buruk mari pada Allah hamba sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, buka soalan juga. Soalan hok panah-panah hamba tak berani jawab. Gapo alat pekakah hok Tuhan bekalkan kepada manusia untuk jadi hamba dia? Alat banyak. Sama ada alat itu berbentuk alat luar ataupun alat hok dalam tubuh kita. Panca indera kita hok 5 dipanggil hidayah hawasi. Juga boleh kita guna untuk mengenal Tuhan. Ataupun hidayah-hidayah Quran. Kita nak kenal Tuhan melalui Quran, boleh? Ini dipanggil hidayatul Quran. Ada dipanggil hidayah Nabi. Dengan adanya Nabi, manusia dapat hidayah. Maka benda-benda ini alat untuk kita jadi hamba Tuhan, kenal Tuhan. Dan nisbah kepada diri kita pula. Alat yang paling besar untuk mengenal Tuhan adalah hati kita. Manusia yang bijak, yang pintar, akal dia boleh tentu boleh jadi hamba Tuhan. Tetapi orang yang memiliki hati yang jujur boleh jadi Tuhan. Boleh jadi Tuhan. Boleh jadi hamba Tuhan. Berapa banyak kita tengok lah ni orang bijak-bijak bertuhan ke diri. Berapa banyak kita tengok orang nampak macam bodoh ya. Orang kapur jalan biasa tapi dia ada hati. Dia ada perasaan, dia boleh jadi hamba Tuhan. Tak semestinya kita boleh periksa, boleh tak boleh jadi hamba Tuhan. Tak, kepintaran itu tidak menyebabkan kita boleh juga kenal Tuhan. Maka hati itu yang paling penting. Hati yang jujur. Sahabat-sahabat dulu tidak bijak, tak semua bijak ngaji. Bukan kata jenis pandai belaka lah. Tetapi hati pun dia subhanallah, jujur sungguh. Sebab tu dia dipilih Allah untuk jadi saing kepada kekasih Tuhan. Nah, asal usul dago. Sudah asal usul dago. Kok mana pula asal usul dago ni bagai nak bomo kau gapo dia ni? Bagai nak bagai hayat kau gapo dia ni? Nama kep suhu pula hamba bak tak tajuk asal usul dago pula. Nah, dago tak tahulah hamba asal usul dago lagu mana ni? Asal usul dago. Warna gapo dia sebelum ni? Warna mana dia duduk mula-mula dalam jasad manusia. Tu hamba tak tahulah. Nah, asal usul darah, asal usul tulang, bakit tulang wujud sulbi kau gapo dia hamba tak tahu tu. Nah. Wallahu a'lam. Tak boleh nak bijak. Kita tahu dah nanya ni dia tahu dah. Nah, jadi kita jangan buka gege pula suhu pula hamba. Wallahu a'lam.